Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukron lillah. Pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran bagi membolehkan kita memahami makna dan maksud Al-Quran. Kuliah kita adalah berkaitan tadabbur surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, puan-puan yang mempunyai buku 7 ayat yang diulang-ulang, boleh melihat di halaman 51 dan 53 bagi buku edisi baru. Beberapa hari yang lalu kita mengupas tajuk kecil daripada tajuk besarnya, ialah isti'arah. Masih lagi isti'azah, lafaz perlindungan diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Tajuk kecil kita ialah bagaimana syaitan mengadu domba, menjadi batu api memperlagakan manusia sesama manusia supaya akhirnya manusia itu bermusuhan, bergaduh, berbunuhan, berperang sesama sendiri. Dan kita melihat sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hinggalah ke zaman kita dan akan membawa hingga hari kiamat, manusia ternyata terperangkap dengan tipu daya syaitan ini. Manusia akan terus berperang, berbunuhan, berperangan. Yang ini satu fakta yang kita lihat di depan mata kita. Kita saksi sendiri. Ya, bagaimana peperangan tidak pernah tamat. Peperangan akan terus dan manusia sentiasa bersiap sedia meningkatkan kemampuan ketenteraan. Untuk apa? Sehingga industri ketenteraan menjadi salah satu industri yang tersangat besar belanjanya di mana negara sekalipun. Apa tujuannya? Kalau tidak bersedia untuk berperang. Nah, di situ kita melihat hebatnya, berjaya syaitan dalam usaha ini. Jadi kita orang-orang yang beriman, Allah sentiasa mengingatkan kita bahawa syaitan itu musuh kamu. Maknanya kita ini kena bersedia setiap masa untuk menghadapi musuh besar kita. Bukan manusia tetapi syaitan. Syaitanur rajim. Mereka inilah yang menipu daya kita. Membangkitkan kebencian, kemarahan sesama manusia. Akhirnya berperang. Berbunuhan. Itulah terjadi dalam sejarah manusia. Hari ini insya-Allah kita akan kembali kepada satu ayat penting pesanan daripada Allah berkaitan dengan isu-isu pecah belah permusuhan ini. Dan ayat ini mengingatkan kita khususnya orang-orang yang beriman. Marilah kita bersama-sama membuka surah Ali Imran, surah 3 ayat 103. Kita cari ayat ni dan kita akan baca ayat ni. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 103.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا berpegang teguhlah kamu bihablillah dengan tali Allah. Semua kamu. Semua kamu ni berpegang teguhlah dengan tali Allah. Iaitu Al-Quran. Wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Jadi ayat ni panjang tuan-tuan puan-puan. Ayat 103 ni agak panjang. Tetapi yang ayat kuncinya yang saya baru selesai tadi. Dia ada dua di situ. Pesanan Allah. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, dengan Al-Quran. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Ini, di ayat ni saya akan buatkan catatan di papan putih supaya kita dapat fokus. Dua ayat kunci di situ. Kita ambil ayat yang penting di situ ialah Allah mengingat kita supaya berpegang teguh kepada tali Allah. Dan tali Allah itu ialah Al-Quran. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bahawa Al-Quran ya habdullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kukuh, teguh. Itu maksudnya. Mari kita melihat di sini bahawa Allah menggunakan. Kenapa Allah tidak guna Quran? Agak kita lah. Allah boleh saja menggunakan wa'tasimu bil Quran. Tetapi tidak. Allah menggunakan perbandingan. Mana Allah bandingkan, umpamakan Al-Quran itu umpama tali Allah. Jadi di situ, bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang sebegini, kita kena melihat, tadaburkan, kita lihat. Apa sebenarnya pesan yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi ada dua benda di sini, kita melihat satu tali. Tali Allah. Hadis menyebut, Quran itu tali Allah yang kukuh. Hablullahil matin. Tali Allah yang kukuh. Jadi yang mana kita nak melihat ini? Kita balik. Itu sebab kadang-kadang ketika mana Allah menampilkan ayat-ayat dalam bentuk perbandingan, maknanya Allah nak kita berfikir, gunakan akal ni berfikir. Jadi kita kena faham konsep tali. Jadi sekarang kita kena lihat konsep tali. Ini kita lihat tali yang kita pakai hari-hari ni. Bila tali, dia ada dua fungsi dia. Satu fungsi dia sebagai penghubung. Nak lihat ni jelas. Bila kita nak sedia kain, kita akan ikatkan tali pada dua sisi. Satu sisi ujung sana, satu
di hujung sini. Bermakna apa? Makna dia menghubungkan antara dua sisi tadi. Itu fungsi tadi. Yang kedua fungsi tadi ialah kita ingin nak untuk kita mengikat. Ini. Mari kita faham. Kita cuba faham. Itulah konsep tadabbur ni, beginilah cara keadaan belajar dia. Kita jumpa ayat, kita kena fikir. Why? Why Allah guna hablun? Sedangkan makna dia Al-Quran. Tapi Allah menyampai dalam bentuk, Allah kata tali Allah. Sebagian terjemahan ada yang menyebut agama Allah. Tak apalah, agama itu pun Quran lah juga, sebab keseluruhan kandungan pengajaran agama Islam kita ini ada dalam Quran. Sama lah tu. Jadi yang kita nak faham tadi, kenapa Allah sebut Al-Quran itu sebagai tali? Jadi di sini ada dua tadi yang saya kata konsep tali itu kena faham. Pertama, dia menghubung. Berhubung siapa dengan siapa? Saya yakin tuan-tuan faham bahawa Al-Quran itu menghubungkan Allah dengan kita lah, manusia. Makna tali yang menghubung antara Allah dengan kita. Allah nak menyampaikan apa pesan-pesan dia, perintah-perintah dia melalui Al-Quran. Maka Al-Quran itu Allah turunkan memang khusus untuk kita, untuk manusia. Itu jelas makna konsep tali tadi. Dia penghubung. Yang kedua, kita juga guna tali untuk mengikat sesuatu. Nak ikat sesuatu mesti guna tali ikat. Kan ikatan. Jadi di situ ikat apa? Itulah ikatan kita. Dia ada dua lah, mari kita boleh melihat. Mana kita mengikat diri kita dengan Al-Quran satu. Yang keduanya, dengan Al-Quran itu kita mengikat diri kita sesama kita dalam bentuk jamaah. Nah, itu ikatan dia. Mana kita mengikat diri kita sesama kita. Bila dalam isu-isu jamaah yang berkaitan dengan hubungan kita sesama kita, dalam unit yang kecil ada dalam keluarga. Hubungan antara isteri, suami dan isteri, antara kepala keluarga dan anak-anak. Kan ada ikatan tu, ada hubungan tu. Jadi ikatan itu kena faham, mestilah disandarkan kepada Al-Quran. Tali Allah tadi. Begitu jugalah dengan isu-isu dalam masyarakat di luar. Apa saja isu kehidupan, biasanya ada Quran ada sebut dia punya dasar prinsip dia. Maka kembali, mana kita mengikatkan struktur masyarakat dari segala sudut, hukumnya, pendidikannya, ekonominya, apa saja, dengan berpandukan kepada Al-Quran. Itu maksud dia. Jadi kalau kita faham dari sudut itu, maka jelaslah bahawa kenapa tadi Allah menggunakan kalimah tali hablun. Jadi hablullah itu kalau kita belajar nahwu dia, makna dia adalah kalimat idhafah. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Jadi asal katanya hablun minallah. Bila dia bertukar menjadi idhafah, jadi hablullah. Jadi Allah kata, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Bihablillah. Dengan tali Allah. Mana Allah suruh kita, maksud umum dia senanglah. Allah suruh kita pegang sungguh-sungguh pada Quran. Siapa? Semua sekali kita. Mana kita orang beriman ni, semuanya Allah perintah supaya pegang teguh pada Al-Quran. Jadi sini mari kita lihat nanti. Kemudian yang kedua. Ingat yang kedua tadi Allah sebut bahawa wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Sekarang mari kita melihat isu kehidupan kita hari ini. Itu kaedah cara tadabbur yang berkesan ialah bila kita baca suatu ayat, kita lihat diri kita. Lihat keadaan kehidupan sekarang. Apa isu yang berlaku dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, seluruh dunia kita lihat. Nampak?
Allah memerintah kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan jauhi permusuhan, perpecahan. Tapi dalam realiti hari ini kita lihat, kita melakukan benda yang sebaliknya. Kita tak pegang pada Al-Quran. Dan kita pilih untuk berpecah belah. Nampak? Cuba mari kita insaf apa yang terjadi kepada kita sekarang. Nasib kita umat Islam hari ini. Kita melihat nasib ummah hari ini. Hancur perpaduan. Padahal dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengajak kita biarlah